Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita panjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah malam ni kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita menggunakan kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah dalam pengajaran yang ke-38 yang kita dah baca hari itu, dan di dalam hadis Qudsi. Dalam sebuah hadis Qudsi berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, 6 perkara daripada aku, 6 perkara itu daripadamu. 6 ni kata Allah Ta'ala daripada aku, 6 lagi itu daripada engkau. 6 ini maka engkau kena buat yang 6 ini. Apa dia 6 perkara ini? Pertamanya, syurga daripada aku. Syurga tu milik aku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengharapkan nak syurga. Kita semua berkeinginan nak masuk syurga. Belum ada lagi kita ni ingin nak masuk neraka. Belum pernah ada lagi orang nak masuk neraka. Nak cuba-cuba masuk neraka pun tak ada. Nak rasa lah ingat nak sesekali nak masuk neraka. Belum ada lagi tuan-tuan. Semua orang nak masuk syurga lah. Semua mengharapkan syurga. Tapi syurga tu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana kita nak masuk syurga, nakkan syurga Allah, adalah syarat-syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syarat-syarat nak masuk syurga Allah Ta'ala. Bukanlah semudah yang kita sangka nak syurga masuk. Tak. Ada syarat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ada kriteria yang melayakkan kita itu mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, bagaimana nak dapatkannya? Pertama sekali kita mestilah meraih rahmat Allah Ta'ala. Kita berusaha mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang melayakkan kita masuk syurga Allah. Kalau takat dengan amalan yang kita buat ni tanpa rahmat Allah, tuan-tuan, rasa-rasa mimpi mengigau pun tak, semayang pun tak tentu hala, ibadat pun tak tentu hala, nak harapkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama ialah mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar
kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon segala amal ibadat ketaatan kita itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Terus sebab kita buat apa pun semuanya minta Allah taala terima. Semua doa kita dia makbulkan. Umrah kita umrah makbul. Ada orang kata umrah mabruran. Kalau haji mabruran, kalau umrah makbulan. Kan? Dia ada dua. Tapi orang kita ni sebut bilah apa pun yang penting bagus sudahlah kan. Mudah-mudahan mendapat umrah mabrur. Okeylah. Bolehlah. Daripada tak ada sebut langsung. Kan? Tapi lah nak dapat makbul, nak dapat mabrur pun buatlah ketaatan. Ni pi umrah hari pertama pun dah shopping banyak, macam mana? Kan? Banyak meraih, mencari kedai harga yang murah daripada meraih tawaran Allah daripada 1 sampai 100 ribu, macam mana? Kan? Hari pertama lagi dah tawab, mana kedai buat TikTok kan, kedai RM1, RM1. Nah, yang tukang jajo ni pun satu bab enggak pun kan, buat TikTok, buat Facebook, bagi tahu kedai RM1, berebut orang pergi, Masya Allah. Kan, saya baru balik tuan-tuan, baru sampai di pukul 2 petang dia baru sampai. Ni tengah mamai gini kan, ayo duk tengok dia orang. Kan? Allahu Akbar. Masa sebelum pergi, saya Ustaz memang tak adalah nak beli-beli ni, memang tak ada lah. Kan? Saya kata bawa je lah beg, mana tahu. Dah agak dah. Orang Malaysia ni kalau pergi ke Mekah, Madinah, lebih banyak mencari kedai RM1 daripada mencari 100 ribu pahala yang ditawarkan Allah. Lebih banyak mencari kedai yang menjual RM1. Tak laku juga tawaran Allah 100 ribu. Tak laku tuan-tuan. Allahu Akbar. Cerita bisnes, cerita itu, cerita ini, Masya Allah. Saya kata Allah tawarkan bukan sikit-sikit, bukan 1, bukan 2, 100 ribu dapat solat di Masjidil Haram. Tak laku. Pergi pula Madinah, dapat tawaran lagi, 1,000 kata Nabi. Siapa dapat solat fi hazihil masjid khairun min alfin salat fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Kata Nabi, salat di masjid aku ini lebih baik daripada salat 1,000 rakaat. Dia kata 1,000 salat ni pada masjid-masjid yang lain, melainkan illa fil Masjidil Haram. Tak laku juga tuan-tuan. Tak laku juga. Tak laku tuan-tuan. Yang laku mana? Ustaz, ada kedai RM1, Ustaz. Saya tengok dalam TikTok. Ustaz, kedai ni murah, kedai ni murah. Daripada tak nak beli, beranak 3 beg. Masya Allah, saya kata. Lepas tu nak harap syurga Allah. Mana tuan-tuan? Nak harapkan syurga Allah, perlu ada ketaatan pada Allah. Nak mengharapkan syurga Allah, perlu mendapat rahmat Allah. Cari sebanyak mungkin rahmat Allah. Allah, tuan-tuan, kadang-kadang yalah, tapi yalah mungkin orang pertama kali pergi kan. Patut pertama kali ni lah pergi ni rasa, Masya Allah, Allah panggil aku. Inilah peluang aku merebut untuk mendapat 100 ribu ni. Peluang pertama ni aku tak tahu lagi lah. Akan datang ni boleh pergi ke tak? Yang 100 ribu ni lah. Kita leka nak pergi sana, leka nak pergi sini. Allahu Akbar. Kan? Pergi tengok tu, pergi tengok ini. Bukan nak tengok sangat pun. Kan?
Cuma mana tempat-tempat yang seronok nak pergi. Sedangkan Nabi sebut dalam sebuah hadis di Madinah sendiri ada tempat paling istimewa. Kata Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari, kata Nabi, raudatun min riyadil jannah. Berusaha, tapi sekarang kan susah nak masuk kan raudah. Bukanlah susah, mana nak application apa, nak nusuk dan sebagainya kan. Tapi sekurang-kurangnya walaupun tak dapat masuk raudah, berhampiran dengan raudah pun boleh masuk. Duduklah kat situ, walaupun Nabi kata ma baina baiti wa mimbari, antara mimbar ni rumah aku dengan mimbar rumah Nabi ialah makam Rasulullah. Sebab Nabi punya rumah ialah bilik Nabi, itu ialah makam Rasulullah, bilik Nabi. Wa mimbari, kata Nabi, dengan mimbar itu raudatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Tapi kita ni Allah susah lah, sempit lah, payah lah, tengah malam lah, pagi lah, leceh lah nak pergi. Allahu Akbar. Tapi mengharapkan syurga Allah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin nak dapat syurga Allah sedangkan rahmat Allah Ta'ala bagi pun kita tak nak. Banyak ganjaran-ganjaran diberikan Allah. Kemudian yang kedua, dan ketuhanan daripada aku. Allah tu Tuhan kita lah. Kita ni siapa? Hamba. Bagaimana sifat seorang hamba? Tunduk, patuh, taat, setia pada Tuhan dia. Siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun tak tunduk, tak patuh. Macam mana kita kata kita ni hamba? Hamba tak ada protes, hamba tak ada bangkang, hamba tak ada melawan, semua tak ada. Sifat hamba tunduk, patuh. Allah suruh buat ni, kita jawab. Allah suruh buat ni, kita bahas. Allah suruh ni, semua kita nak jawab, bahas, bagi alasan. Saya katakan, alasan ni, hidup ni, mana ada kata hidup ni tak ada alasan? Tak ada. Yang tak ada alasan bila? Depan Allah nanti baru tak ada alasan. Nama atas dunia ini, semua ada alasan lah. Kenapa lambat tuan? Jalan jam lah. Dah tahu kita bukan bayar Rocktech Insurance seorang. Bukan kita seorang je pakai kereta. Memang ada je alasan tuan-tuan. Kenapa tak pergi tuan? Banyak kerja, sibuk, ada hal mem. Saya kata pergi umrah. Banyak benda saya tengok, Allahu Akbar. Masa tak pernah yang tepat. Pukul berapa? 7.45. Kalau tak dapat 8.30 tu sajalah. Alah Ustaz, lift penuh orang. Ramai orang Ustaz. Allah Ustaz, masjid ramai orang, nama pun Mekah. Nama pun Madinah. Buatlah perancangan awal. Kalau kita dapat perancangan awal masih juga terjadi, itulah yang dikatakan ketentuan milik Allah. Ini tak lambat. Nak pergi masjid pun lambat-lambat. Dah tahu dah masjid zuhur pukul apa? Pukul 12.30, 12.40. Okeylah. Pukul 11 dah siap dah. Lambat lagi. Zuhur 12.40. Habis tu? Turun 12.20. Bila turun 12.20? Orang ramai lah. Tak boleh turun lift. Habis mas sembahyang mana? Sembahyang ke atas je. Dah tahu 12.40 zuhur. Tercatat, terpampang. Zuhur 12.40. Sebelah tak ada apa nak buat pun. Bukan nak gaduh masak, bukan nak gaduh. Tak ada apa buat kat bilik. Apa buat? Entah. Apa dibuatnya? Tak ada apa. Duduk sembang, tidur. Tuan, aku sebelah ni. Zuhur lambat ke Ustaz? 12.40. Sekatilah. Kita pun pergi. Tapi macam ni tuan. Tak sempat Ustaz. Saya turun lift, tunggu punya lama, tak sempat. Kau pun keluar 12.20 ni.
12.20 memanglah tuan kan. Tengah orang ramai orang berebut nak turun. Apa tak aku sebelah tadi? Ingatkan sempat Ustaz. Saya kata Mekah bukan seorang. Bukan kamu seorang Mekah ni, ramai orang. Lift ni hotel ni tak pernah yang surut. Siang malam pagi petang tak ada. Semua ada je orang. Tapi rasa nak pergi awal pula tadi, awal sangat pula, pukul 11. Allah. Nak pergi rumah Allah, dah panggil jauh dari sini. Berkobar-kobar nak datang. 3 bulan, 4 bulan dia semangat dah beli macam-macam persediaan. Sampai sana, nak pergi rumah Allah Ta'ala, jaraknya tak sampai 50 meter. Kejap lagi lah. Saya kata, kenapa kau jadi macam ni? Kan? Tapi kita hamba. Buatlah cara hamba. Jangan buat cara Allah Ta'ala, buat cara hamba. Hamba sentiasa bersedia untuk melakukan ketaatan. Hamba bukan bersedia untuk nak bagi alasan. Seorang hamba bukan bersedia macam mana nak jawab kalau Tuhan aku tanya. Kalau macam mana, apa jawapan aku nak bagi kalau Tuhan aku tanya. Bukan. Hamba bersedia nak buat. Nak laksanakan. Aku tak nak Tuhan aku tanya. Tak nak Tuhan aku persoal, aku tak nak itu. Aku nak bersedia buat. Kita sebagai hamba bersedia apa alasan nak jawab ni, apa alasan nak bagi. Allah. Tapi bagaimana tuan-tuan? Inilah kata Nabi dalam hadis kudusi, Allah Ta'ala kata 6 perkara dari aku kena ingat. Dari engkau tu pun kena ingat. Tuhan ni aku, hamba tu engkau. Ta'ala, lakukan ketaatan pada aku. Yang ketiga kata Nabi SAW dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata, dan berkenan daripadaku, aku yang memperkenankan, aku yang bagi. Engkau sebagai hamba, mintalah. Minta pun tak nak. Meminta tak nak, mengharap tak nak, semua tak nak. Minta ampun tak nak, semua tak nak, tapi mengharapkan diampunkan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan aku. Bila minta? Tuhan kata dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah minta ampun dari aku. Kau minta aku ampunkan, tapi tak minta, tapi nak minta Allah Ta'ala ampunkan. Tak minta tapi nak. Tuhan kata perkenan aku, minta dari engkau. Kau minta aku bagi. Kau minta rezeki yang berkat, aku bagi. Kau minta rezeki yang halal, aku bagi. Engkau minta sehat, aku bagi. Semua aku bagilah, minta aku bagi. Ud'uni astajib lakum, dia kata. Mohonlah, dia kata kat aku tunggu kau mohon. Siang, malam, pagi, petang, aku tunggu kau mohon je. Sampai tengah malam, sepertiga malam, aku turun nak tengok ada tak orang minta ni. Tak ada. Sedangkan Tuhan kata, mintalah. Yang memperkenankan aku, yang minta engkau. Minta sebanyak mungkin yang kau nak minta. Ni yang ketiga. Yang keempat, bala itu daripada aku. Bala ni kata Allah dari aku. Yang nak nolak bala tu pun aku. Bukan kau tak boleh nolak dah. Dia kata aku nak nolak tu. Bala tu aku yang nolak. Kita kata nolak bala. Berdoa tolak bala. Kita pun bagi isyarat tak nak buat alasan pasal sembarang minta hujan pun kan habis semua terbalik. Sebab kenapa terbalik? Terbalik tu pasal nak mengharap, betul-betul mengharap bersungguh-sungguh, bukan menolak maksud dia. Itu mengharap bersungguh-sungguh. Kau tengoklah Allah Ta'ala sampai baju pun dah semua dah aku terbalikkan ya. Sebab dalam luar dah kotor, aku terbalikkan nak bagi ni. Mengharap lain tuan-tuan, menolak lain.
Apa kena menolak kau pula nak terlangkup tangan? Oh, dia kata minta hujan tu terbalik semua-semua. Nak bagi tahu Allah Ta'ala, aku mengharap sangat air ya Allah. Sebab ni kau tengok ni, pakaian aku pun habis aku terbalikkan semua. Ni dah nolak balon, dia kata pasal nak nolak tu Allah Ta'ala kata balak daripada aku, maka yang layak tolak aku. Habis engkau sabar ajalah dengan balak. Maksud sabar ni bukanlah tak berusaha. Sakit, musibah, balak Allah, sabarlah, tak payahlah berubat. Itu bodoh tu. Tak berubat tuan, sabar, ni balak Allah Ta'ala. Berubatlah, ni semua dari Allah Ta'ala, kita kena sabar. Habis tak nak berubat, tak payah, biar dia elok sendiri. Tu bodoh. Tu kan sabar tu kan. Sabar memang sabar, tak mengeluh, tapi kita berusaha mintakan Allah Ta'ala sembuhkan aku. Kalau takkan Nabi sebut dalam sebuah hadis, tiap-tiap penyakit ada ubatnya, maka dia suruh berubatlah tu. Yang kita pula sabar, tak payah berubat, tak payah. Ya betul kan? Ubatlah selagi mampu, berusaha. Tapi bukan berarti dengan berubat tu mesti elok. Ubat tu yang elokkan? Tak. Kita mohon pada Allah. Samping kita berusaha, kemudian kita berdoa pada Allah. Yang menyembuhkan Allah, bukan kita. Kadang-kadang kita ni berusaha, bertahun-tahun berubat tak mau. Minta dengan Allah, merayu dengan Allah, tak pernah jemu, tak pernah putus asa berdoa pada Allah. Adalah jalan keluarnya, adalah jalan penyembuhnya. Allah tunjukkan, kita mintalah. Kan? Yang menyembuhkan Ta'ala. Mungkin pergi doktor tak boleh. Jumpa ustaz-ustaz pula dah. Jumpa ustaz dengan ayat Quran. Tak bolehlah kita pelekeh. Ni ayat-ayat Quran, jampi-jampi ni semua serabut, tunggang agama. Tak bolehlah. Sebab Tuhan kata dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran lima huwa syifa. Quran ni sebagai penyembuh. Ya. Tapi janganlah kita pesenda-senda pula. Yalah, tapi kadang-kadang nak yakin jugalah tuan-tuan. Tak perlu orang buat pun, kita buat sendiri pun boleh. Tinggal lagi, yalah, yang nengok pula tak yakin kan. Macam suami isteri. Isteri pun tak yakin dengan suami, macam mana? Anak menangis, tak mau hilang, tak mau berhenti menangis. Apalah kena budak ni kok. Tengah malam siapa nak, mana nak pergi kan. Telefon ustaz pun ada lelap kan. Laki pun kata, pergi ambil air segelas. Buat apa bang? Ambil lah. Ambil air segelas kan. Buat apa? Ambil je lah kan. Laki pun, bini pun ambil segelas. Ambil, kita pun baca lah bismillah. Bini pun tengok kan. Nak bila pula laki aku jadi bomoh lah kan. Jadi kita mula-mula tu ada keyakinan, alhamdulillah. Tapi bila bini dah tak yakin, dia colek pula anak. Ayah, kau dah jadi dukun dah sekarang ni. Langsung hilang terus. Langsung keyakinan tu hilang. Tadi tu okey, kalau dia tak kacau tadi tu, keyakinan tu masih mantap lah kan. Sebab pernah dengar ustaz cakap dengan bismillah, dengan Fatihah, dengan Al-Quran ni boleh menyembuhkan penyakit. Mula tu okey dah. Tapi bila bini soleh anak tu hilang yakin. Ayah, kau jadi dukun ni kan. Mayang subuh pukul 8 dukun apa. Jadi ibu-ibu jangan pelekeh nah. Jangan pelekeh. Suami bila kata pergi ambil air, ambil je air kan. Kadang kita suruh suami kita, bang, tolonglah bang, bacakan apa-apa yang patut ke anak kita, ambil ke air ni, sapu-sapu mana tahu elok pula. Patut macam tu ni dah. Siap colek anak yang lain pula dah. Dukun ni. Kita pun baca, tengok eloklah anak kau. Elok kan, tak nangis budak tu. Sapu-sapu diam budak tu. Kita pula jadi sombong pula dah. Kau tengok. Kau jangan main-main dengan aku. Aku nampak je macam ni, subuh pukul 8, zuhur pukul 4.
Kita pula jadi masalah. Kan? Kita lah masalah tuan-tuan. Bini dah okey dah, kita lah masalah. Kan? Budak tu diam, sapu-sapu diam langsung kan. Kita mendabik dada lah sikit. Kau tengok. Kau nampak je aku macam ni. Main subuh pukul 8. Luhur pukul 4. Asar kadang sembahyang, kadang tak. Tapi aku doa makbul. Ini pun penyakit juga pun kan. Penyakit kat kita ni pun. Kita ni tak boleh sikit menjadi mula sombong. Kan? Bini kata, alah bang, itu pun nasib. Kau tak percaya lagi? Nasib apa kau nampak? Sekali baca je. Ustaz lain tu 3 kali pun belum tentu sembuh. Rosak kat kita ni pun. Masalah kat kita ni pun kan. Tapi tak apalah tuan-tuan kan. Tapi ala kulli hal, bala itu dari Allah. Kita mohon kan? Kita bersabar, tapi kita berusaha untuk hindarkan diri daripada bala Allah Subhanahu wa taala kan. Kita tengok baru-baru ni Turki dilanda gempa bumi, masya-Allah kan. Syria kan. Dalam mereka ni nak maukan Islam bersungguh-sungguh. Tapi itu diuji oleh Allah. Bukan bala Allah, tapi ujian dari Allah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hasiban nas dan ayyakulu amanna. Jangan kamu mengira, kamu kata kamu dah beriman. Dan hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ujian Allah. Bayangkan Presiden Turki bila Sweden bakar Quran. Kan? Dia orang yang sangat-sangat kan nak menentang dan sebagainya. Alhamdulillah, jiwa menteri dia, presiden dia kan. Orang kita kata bagus gak dia bakar tu, dan korang tak nak baca Quran. Ini pun serabut kan. Ada orang kita cakap apa, dia kata orang elok pun dia bakar tu, ada pun bukan korang baca. Astaghfirullahaladzim kan. Tak ada jiwa sayangkan kan Al-Quran. Yalah, tak baca tu cerita lain. Kita ni sejahat-jahat kita pun, kalau orang robohkan masjid, ada tak perasaan, aku walaupun tak sembahyang masjid, kau jangan sentuh. Dia macam orang Indonesia lah tuan-tuan kan. Indonesia ni tuan-tuan, jahat-jahat dia pun dengan Pak Kiai, dia hormat tuan. And kau jangan usik Pak Kiai dia. Jahat-jahat dia pun Pak Kiai dia jangan diusik. Kan? Masih dia hormat Pak Kiai dia. Kita ni jahat-jahat kita pun, masjid kau jangan cuba-cuba nak bakar. Aku berlangkung orang walaupun aku tak pernah masjid tu. Kau yang kau marah bezal, kau pun kau pergi masjid pun. Aku walaupun tak pergi, jahat-jahat aku pun masjid jangan sentuh. Ada perasaan tu. Mesti ada perasaan tu. Jadi tuan-tuan, yalah, Allah Ta'ala uji macam-macam cara lah. Orang beriman pastinya akan diuji oleh Allah Ta'ala. Orang yang murka, orang yang engkar, yang kufur, pastinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beza. Beriman dengan kufur ada beza. Jangan kata orang kufur tu diuji oleh Allah Ta'ala. Itu ujian Allah Ta'ala pada diri dia tu. Itu orang kafir bukan uji, itu azab. Orang beriman itu diuji. Tengok, orang beriman pun kena azab. Habis Nabi kena azab lah. Nabi orang yang beriman pada Allah, kita kata, tengok, Nabi pun diazab oleh Allah. Itu bukan azab, ada beza. Nabi diuji oleh Allah Ta'ala, mengangkat darjat keimanan kepada Allah. Orang kafir itu diazab oleh Allah. Tengok, orang kafir pun diuji oleh Allah. Nak uji apa? Kan? Jadi tuan-tuan, ada perbezaan. Kita ni kena faham ada perbezaan-perbezaan. Jangan sampai tak tahu membezakan antara orang beriman
dengan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, bala tu dari Allah, sabar tu dari kita. Dapat bala, dapat azab, dapat ujian, kena sabar. Banyakkan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dan rezeki daripadaku, syukur daripadamu. Dapat rezeki, syukurlah. Rezeki yang bagaimana? Yang halalan thayyiban. Halal lagi baik, kan? Barakah, walaupun sedikit tapi berkat. Bukan menipu. Sekarang ni, masa sekarang ni tuan-tuan, orang beribadat pun nipu. Tuan tengok tadi kan, apa, 6 orang ditahan oleh SPRM, kan, pasal jadi apa, ejen tiket ni. Allah, tiket kapal terbang pergi umrah lah. Patutlah tiket mahal, kan. Ada pula broker dia, kan. Nak tiket boleh RM250 seorang lah, aku punya commission, confirm dapat tiketnya, mesti ada tiket punya. Ada juga asal jadi duit dia, tuan-tuan. Masya Allah. Langsung tak kira halal haram. Daripada RM50 sampai RM250 tu. Okey, contoh saya ni travel agent, travel kan. Okey. Tuan Kabir kita ni, dia ni agent lah, broker lah. Dia ni broker kan. Ustaz, nak tiket? Saya boleh dapat. Ustaz nak berapa? Ustaz nak berapa? Saya nak dalam 200, Cik Kabir. Boleh, tak ada masalah. Tapi komisen 250 lah, kan. Mahal, Cik Kabir. Tak boleh, kan. Saya cuba dapatkan lah, macam mana pun. Ini confirm dapat. Nak tak nak, macam mana saya nak? Saya dah nak ni 200 orang. Saya dah ada jemaah, kan. Apa nak? Aku titik lah kat jemaah lagi. Apa cerita? Tiket mahal lah sekarang, tuan. Dia kena tambah 1,000. Mana tak nak, kena ikut jugalah, no. Macam mana? Dan nak bagi 1,000, kan. Cik Kabir pula bayar dekat syarikat pula pun dia kena ke tu. Nah, kos 150, aku 100. Kok 40 orang? Kan? Jadi Allahu Akbar. Ibadat menipu. Ni ada satu agensi travel ni, menipu ya kerja. Masya Allah. Dah berurut-urut tinggalkan orang, kan. Hotel pun sampai 10 kali tukar. Macam mana? Jak hotel ni, pindahlah hotel ni, tukarlah hotel tu. Mampus aku cakap, ini korang macam mana ni? Dah dapat duit senyap, ya. Macam mana ni, tuan? Langsung senyap. Mutawif tak ada, apa tak ada. Mampus. Astaghfirullahalazim. Buat ibadat ni. Lepas tu salahkan Arab ni perangai. Arab ni teruk. Rupa dia yang teruk. Arab ni kau bagi duit, selesailah masalahnya. Bas berapa? 400. Bagi dia 400. Alah dia, tak ada masalah. Ni 400, kau bagi dia 100, 300 lagi kau kencing dia. Memanglah dia kencingnya kau sampai tengah jalan rosak bas. Arab ni memang panggil lagu tu. Arab ni memang teruk. Arab jadi mangsa. Saya pun tak faham, tuan tengok. Saya pergi baru ni, kan. Dia duk kata Arab tak betul. Saya kata bukan Arab tak betul. Arab dia nak duit. Apa yang tak betulnya? Dia nak duit. Dia letak harga 2,000. Kau bagi dia 2,000, settle masalah. Kau diminta 2,000, kau bagi 500, memang jahanam lah kau. 500 dia pun tunggu, tak dapat lagi. Ada orang tawar 3,000, dia cabut lah 3,000 tu. Berjalan lah kau. Salah dia ke? Jangankan dia, kita pun sama. Jangankan kita, ustaz pun sama. Ustaz, boleh tanya ceramah? Boleh? Kan? Berapa ustaz? 1,000. Okey, cun ustaz. Kan? Datang pula kawan bagi 3,000. Ustaz, dah kosong. Bila? Jumaat kedua maghrib. Surah An-Nur. Surah An-Nur. 3,000. Mana ni? Bagi surau ni
Tak dia apa? Mazak, tak maaf lah, malam ni tak persihat. Upah je pergi 3,000. Itu tara pegang kitab, tara baca Quran, baca hadis. Pun jahanam. Apatah lagi Arab tu. Kau ingat Arab tu, dia duit dia kau bagi 2,000 jalan, bagi 3,000 jalan. Jangan salahkan dia. Salahkan dia. Arab ni dia susahlah Arab ni. Dulu satu ketika selipar. Arab ni kuat mencuri lah Ustaz. Abzal. Lipar baru beli Ustaz, hilang. Arab gak jadi mangsa. Aku dah tengok kaki Arab tu, selipar yang kau beli, yang kau bawa tu ni, tapak tangan dia pun tak muat. Dia nak buat apa selipar kecil tu? Rupanya salah dia. Orang suruh letak atas rak, dia letak kat bawah. Macam sini lah, macam sini. Orang suruh letak atas rak, kau letak bawah tu. Arab ni bukan macam Melayu. Dia tak cakap banyak, entah dia sodok selambur yang bola plastik lembat. Sini ada ampun lagi. Tengok pun boleh senyum lagi lah. Itu je lah. Cuba bahasa Arab tengok. Ni aku dah buat rak punya banyak, tinggi, bagus, muat untuk 1,000 kasut. Kau letak kat bawah, sodok masuk plastik, simpan belakang. Mana pergi selipar? Mana? Ada, dah kutip tadi dah. Sepasang RM10. Oh, ada akal. Tapi bukan surau ni lah, tempat lain lah. Tapi sama lah. Nak cerita tengok. Semua kau salahkan Pak Arab tu. Kan? Kalau masjid surau buat macam tu, siapa yang salah agak-agak? Dia salahkan masjid salah? Orang masjid lah salah, orang surau salah. Bukan dia yang salah letak kereta tu sepah tak ada. Kan? Dia takkan salah. Aku silap, aku letak bawah, aku tak atas rak. Dia tak pernah ngaku lagu tu. Dia mesti kata, apa-apa surau ni, letak bawah pun nak sodok. Apa pula surau? Surau kat dia salahnya. Azal tu. Bila azal tu?
kita sambung sikit kita nah. Dan dia kata yang keenam, dan ampun daripadaku, tobat daripadamu. Jadi kalau kita nak keampunan dari Allah, maka perbanyaklah bertaubat kepada Allah, kan? Banyakkan beristighfar, banyakkan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jangan kita mengharap keampunan sedangkan kita sendiri tidak mau mohon ampun dari Allah. Jangan mengharapkan Allah Ta'ala terima taubat kita sedangkan kita tidak mau bertaubat. Kan? Jadi 6 perkara ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis kursi. Allah Ta'ala kata syurga daripadanya, taat daripada kita, ketuhanan daripada Allah Ta'ala, kehambaan dari kita, perkenankan itu daripada Allah Ta'ala. Kerja kita sebagai meminta perkenan itu daripada Allah Ta'ala. Yang keempat, bala daripada aku, kata Allah, sabar daripadamu. Rezeki itu daripada aku, maka syukurlah dengan rezeki yang ada. Kan? Kadang-kadang rezeki ini bukan milik kita seorang. Kan? Macam baru ni saya buat satu program infak sabil di Tanah Suci. Allahu Akbar. Kita kata orang kaya orang kan, apa nak infak sabil? Kan? Baru ni alhamdulillah jemaah saya buat infak sabil di Tanah Suci. Dalam masa sekejap, tuan-tuan, dalam masa 1 jam kutip 8,000 di Tanah Suci. Bagilah buat infak sabil sekejap, tuan-tuan. Oh, ramai sungguh orang mengharapkan, mengharapkan bantuan makanan dan sebagainya lah. Mereka perlukan, kan? Kalau tuan-tuan pergi haji tengok macam mana daging korban mereka rebut dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, infak sabil kat Malaysia ni mungkin taklah kot sampai tahap tu, kan? Dalam beberapa ratus pack, tuan-tuan, 500 pack makanan tu tak sampai 5 minit, tuan-tuan, mengharapkan sabil ni, tuan-tuan, orang bagi makan dan sebagainya, kan? Jadi tuan-tuan, kita ada rezeki lebih, jangan tunggulah nak rezeki banyak. Rezeki banyak so barulah. Besok banyak dah rezeki, tunggu banyak sikit lagi. Dah banyak dah, tunggu sikit lagi. Okeylah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok masih ramai yang memerlukan lah, ramai memerlukan infak-infak dan sebagainya. Kalau kita tengok dulu kita ada food bank dekat-dekat surau, kan? Kita tengok, tuan, bagi gula, beras, tapi kadang-kadang ada juga orang yang ambil kesempatan, kan? Tapi kita bersangka baiklah, mungkin dia ambil, dia tak untuk dia, tapi mungkin dia ambil untuk jiran dia, kan? Mungkin dia ambil bagi orang yang malu, dia bagi ke orang tu, kita pun tak tahu, kan? Tapi kadang-kadang kita ni, ya lah hati, kan? Orang senang pun ambil juga, kan? Kita macam rasa macam, dia ni senang tapi ambil juga. Mungkin dia ambil bagi pihak orang lain dan sebagainya. Macam kami jugalah. Kadang-kadang kita bawa tu, orang senang pun, tak Ustaz, dia kata saya nak bagi jiran sebelah saya ni, dia malu Ustaz nak meminta, tapi saya tahu dia susah sangat, dia tolong ambilkan. Jadi kita bersangka baiklah, mungkin orang datang tu dia ambil untuk orang lain, mungkin kan? Jadi kita perbanyakkanlah infak dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi wallahu alam, insyaAllah kita sambung lagi di lain waktu, mudah-mudahan. Macam biasalah, dalam kereta ini tak buka meja sebab pembantu saya ni baru balik sama-sama pergi umrah tadi, sebab kami ditaja oleh doktor daripada klinik As-Salam baru ni, ditaja beberapa orang daripada yang menguruskan jenazah baru ni lah, ditaja oleh Dr. Azfar Hussein daripada klinik As-Salam, menaja tim pengurusan jenazah untuk buat umrah baru-baru ni. Yang kita pergi ni adalah tajaan, tak berbayar, tuan, kan? Orang yang bayarkan. Jadi tuan-tuan tu yang dia tak ikut hari ni sebab dia kata penat lah Ustaz. Dia pun pertama kali pergi lah. Kebanyakan tim saya tu yang mengurus jenazah memang tak pernah pergi lagi lah, tak pernah pergi umrah. Dapat pergi umrah secara percuma, alhamdulillah. Jadi tuan, siapa nak barang-barang, siapa nak krim-krim gatal dan sebagainya, siapa nak minyak wangi, kasturi dan sebagainya, ada dalam kereta lah, insya-Allah. Ada nak madu tualang pun ada dalam kereta. Wallahu a'lam.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khashi'an zakirin syakirin zibna hilmu akrimna bittaqwa jamina bil afiyah. Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.